Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pengajian online kita insya-Allah diteruskan dengan sama-sama kita membuka kitab Usuluddin tingkatan 1, tajuk yang kedua pada bahagian tafsir. Okey, baik. Alhamdulillah, para pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua? Ustaz harap semua pelajar dalam keadaan sihat dan patuhilah SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Okey, sebelum kita memulakan penjelasan ataupun syarahan tentang tajuk ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga kepada air hujan yang Allah turunkan dari langit. Lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Serta ia, yakni Allah, biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah, terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya pada semua itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Sadaqallahul azim. Jadi ayat yang kita baca tadi, Allah menjelaskan tentang kekuasaan dia, meliputi di langit, di bumi, di lautan dan sebagainya. Okey, marilah sama-sama kita tengok makna kalimah yang terpilih. Yang pertama, cuba tengok makna kalimah waqtilafil laili wan nahar, perselisihan malam dan siang. Maksudnya biwujudi ahadihima wa ghiyabis sani, dengan wujud salah satu daripada keduanya dan hilang yang satu lagi. Maknanya bila ada siang, malam hilang. Bila malam mai, siang hilang. Wa bassa farraqa wa nasyara, mengembangkan ataupun menyebarkan.
dabbatin ay jami'ul hayawanat, semua jenis haiwan. Wa tasrifur riyah irsaluha ala ahwalin mutaghayyirah, angin itu dihantarkan mengikut keadaan yang berubah-ubah. Okey, baik. Itu makna kalimah yang terpilih daripada ayat yang kita baca tadi. Seterusnya para pelajar cuba tengok syarah ayat secara ringkas. Khalaqallahu subhanahu wa ta'ala as-samawati 'ala ittisa'iha wa irtifa'iha min ghairi 'amadin wa ma fiha min asy-syamsi wal qamari wan nujum. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit 'ala ittisa'iha, mengikut keluasannya, wartifa'iha, dan ketinggiannya, min ghairi amadin, tanpa adanya tiang, wa ma fiha, dan apa yang terkandung di dalamnya, dalam langit, minasyamsi, termasuklah matahari, wal qamari, bulan-bulan, wan nujum, dan bintang. Okey. Wa khalaqal arda wasi'ataha, dan Allah menciptakan bumi dan keluasannya, wa maddaha, dan kelebarannya, wa ma fiha minal jibal, dan apa yang terdapat di bumi, termasuklah al-jibal, bukit bukau, wal bihar, lautan, wal ashjar, tumbuh-tumbuhan, wal hayawan, dan haiwan. Semua itu Allah ciptakan. Wa khalaqal laila wan nahar, dan Allah menciptakan malam dan siang. Wa ma fiha, dan apa yang ada padanya pada malam dan siang, minan nur, yakni adanya cahaya, waz zalam, adanya kegelapan. Wa khalaqas sufuna, dan Allah menciptakan kapal-kapal, wa sayraha fil bihar, dan membelah lautan, bima yanfa'un nas, dengan apa yang memberi manfaat kepada manusia, minas saidi, untuk berburu, menangkap ikan, was safari, berjalan musafir, wat tijarah, dan perniagaan ataupun perdagangan. Jadi Allah ciptakan semua sekali, ya. Hakikatnya kapal Allah cipta, perjalanan merentasi lautan Allah yang cipta. Tujuannya nak bagi mudah manusia hidup, nak cari makan, nak musafir, nak berniaga. Wa khalaqal ma'a fis sahabi, Allah menciptakan air di awan. Summa nuzulal matari, kemudian turunnya hujan. Litahya bihil ardu, supaya hidup dengannya bumi. Ba'da mautiha, setelah kematiannya. Minal atash, daripada dahaga ataupun gersang. Jadi tuan-tuan, para pelajar, bumi ni kalau tak turun hujan, jadilah bumi yang gersang ataupun bumi yang mati. Dan daripada bumi yang mati tadi, kita tidak akan dapat menikmati kehidupan. Tanam apa pun tak tumbuh, ya. Jadi kehidupan kita terbantut. Jadi semua tu Allah buat kepada kita sebagai bukti kekuasaan Dia. Wa khalaqal hayawanati, dan Allah menciptakan segala jenis haiwan, ala ikhtilafi anwa'iha, mengikut perbezaan jenisnya. Macam-macam, ada kaki 2, kaki 4, ya. Warriyah, Allah menciptakan angin. Wassahab, awan. Allazi yajri fil jawi, yang berlegar-legar di udara. Ila masya Allah, kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara ringkasnya pelajar dapat faham ayat yang kita baca ini. Allah nak menyatakan bahawa semua yang ada ini adalah ciptaan Dia, termasuk yang di langit baik, yang di bumi,
yang kita makan, semua benda lah. Maknanya semua itu adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Poin penting dalam syarah ayat ni, pelajar boleh hafal beberapa poin, sekurang-kurangnya 2 poin. Yang pertama, khalaqallahu samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma fiha minasyamsi wal qamari wan nujum, termasuk dengan matahari, bulan dan bintang. Satu. Poin yang kedua, khalaqallahu al-laila wan nahar, Allah menciptakan malam dan siang, wa ma fiha minaz zalam minan nuri waz zalam, dan apa yang terkandung dalamnya daripada cahaya dan kegelapan. Yang ketiga, Allah menciptakan air di awan, kemudian menurunkan hujan. Dan yang keempat, khalaqal hayawanati ala ikhtilafi anwa'iha, Allah menciptakan segala jenis haiwan mengikut perbezaan jenis-jenisnya. Okey, jadi banyaklah tu, ya, ada 4 semua poin. Jadi pelajar perlu ingat 2 poin saja, insya-Allah, ya. Okey, baik. Kemudian kita masuk pula kepada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang kita baca tadi, ayat 164 daripada surah Al-Baqarah. Apa sebabnya? An Atha radhiyallahu anhu qala nazalat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Daripada Atha, kata dia, ayat ini turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ayat mana? Ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 163. Bila turun ayat ni, faqala kuffaru Quraisy bi Makkah, maka kata orang kafir Quraisy di Makkah, dia kata apa? Dia kata, kaifa yas'un nasa ilahun wahid, bagaimana manusia boleh menjangkau Tuhan tu satu? Bagaimana manusia boleh menemui ataupun mengetahui yang Tuhan tu satu? Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah menurunkan ayat yang kita baca tadi, yakni ayat yang ke-164 surah Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ard ila akhirih. Okey. Itu cerita di sebalik penurunan ayat yang kita bacakan tadi. Seterusnya, dalam ayat tersebut ada dalil yang mensabitkan kewujudan Allah Ta'ala, kekuasaannya, keesaannya. Jadi dalam banyak-banyak dalil itu kita boleh ambil yang pertama as-sahab. Antara dalil yang mensabitkan ataupun menetapkan adanya Allah ialah adanya awan. Sebab awan ni bila kita tengok dengan sistem dia, ayat keluar daripada awan, proses penurunan hujan daripada awan tu begitu kompleks, ya. Maka kita yakin di sebalik awan itu ada kuasa lain, yakni Allah Ta'ala yang mengaturkannya. Begitu juga dengan al-ardu, dengan bumi, ya, bumi dan segala yang ada di bumi itu merupakan dalil Allah tu ada, Allah tu esa, Allah tu berkuasa. Yang ketiga, as-samawat, langit-langit. Langit juga dalil bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa, satu dan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, baik. Akhir sekali, marilah sama-sama kita tengok pengajaran daripada ayat yang dibacakan tadi. Ma yu'khazu minal ayah, apa yang dapat diambil daripada ayat, yakni pengajaran yang pertama, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fala tasihul ibadatu li ghairillah, dan tidak sah ibadat kepada selain Allah. Okey, ni kalau kita nak ringkas, boleh kita ringkas, kita ambil tadi. Kita ambil setakat ni kalau nak ringkaslah. Okey. Ambil tadi ya. Fala tasihul ibadah li ghairillah. Okey. Yang kedua, al-ayatul kauniyah fis samawati wal ardi tusbitu wujudallahi rabba. Dalil-dalil kauniyah, mana dalil-dalil berkenaan dengan alam ini di langit dan di bumi,
mensabitkan adanya Allah sebagai Tuhan. Jadi semua yang kita tengok ni, kita boleh berdalilkan bahawa Tuhan ada di sebalik kejadian langit dan bumi tadi. Okey. Yang ketiga, zammallah ataupun zammullahi ta'ala man la ya'tabiru bi makhluqatihi ad-dallati ala zatihi wa sifatihi wa syar'ihi wa qadarihi. Allah Ta'ala mencela orang yang tidak mengambil iktibar, tidak mengambil pengajaran terhadap makhluk-makhluk ciptaan dia, yang menunjukkan kepada adanya zat Allah, sifat Allah, syariat Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi itulah pengajaran daripada ayat yang kita bacakan sekejap tadi. Okey, baik. Kalau kita nak ringkas lah, saya bagi ringkas lagi. Kita ambil sini tak apa. As-samawat wal ard tusbitu wujudallah. Okey, tusbitu wujudallah. Okey. Cukuplah dua pengajaran ayat kita hafal dua saja. Okey, baik. Itu sahaja pengajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan pelajar dapat mengambil manfaat dengan apa yang disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi